Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar? Dengar okey tak suara abang? Jelas. Okey. Ada sound gangguan sebut tak ada? Tak ada. Clear. Sebab selalu online dalam bilik. Tapi bilik sekarang dah diconquer oleh orang lain. So sekarang online kat bawah je. Alhamdulillah. Jazakumullah khair semua sudi bersama-sama kita pada pagi ini. Selepas hampir 2 minggu lah kita tak bersama sebab last week kita rehat sekejap kan. InsyaAllah kita mulakan dulu sesi kita pada pagi ini dengan membaca umum kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah nahmaduhu nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, adik kawan-kawan yang dikasihi, dirindui dan disayangilah oleh Allah SWT semua, insya-Allah. Kita memanjatkan segeniti syukuran kepada Allah SWT kerana memberikan kita kelapangan waktu pada pagi ini. Kita tenaga yang banyak, waktu lapang yang banyak, kesihatan yang baik, nikmat-nikmat makan, boleh bangun tidur dengan baik, tidur, belajar pada pagi ini oleh Allah SWT dalam keadaan mungkin sebahagian besar daripada kawan-kawan yang lain ataupun orang lain di luar sana tidak dapatlah nikmat seperti mana kita dapat. Alhamdulillah. Yang keduanya kita manjatkan juga selawat dan salam kepada Nabi SAW, pada seluruh ahli keluarga baginda, pada sahabat, para tabi'i, tabi'un tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan ila yaumiddin. Sebenarnya kalau kita sedar tak sedarlah, kita ni dah lama ni bersesi kan. Sebahagian daripada kita ni dah mula sejak PKP hari tu lagi. Macam Akrami, Baim, Irfan, Najmi, Fahim dah lama juga kan. Lebih kurang bulan 3, bulan 4. Hampir dah 10 bulan dah sebenarnya. Sangat lama lah 10 bulan ni sebenarnya. Kalau seorang ibu tu dia mengandung, dah lahir baby dah 10 bulan. Ya baby-nya insya-Allah kan. Tapi tak apa. Satu nikmat yang baguslah Allah Taala memberikan kita keistiqomahan dalam satu perkara yang baik kan. Kata Nabi SAW, Allah SWT sukalah satu amal yang istiqamah. Wa in qalla, walaupun amal itu sedikit. Kecil dan sedikit tetapi dia berterusan itu disukai oleh Allah Taala. Sebab kita punya sesi ni sesi ni taklah intensif pun, relax, tak banyak. Kalau dengan kuliah-kuliah dekat YouTube mungkin lebih banyak kan. Tapi insya-Allah lah kita cuba cari manfaat yang boleh diambil dari sesi ini. Boleh kenal-kenalan, cross tempat belajar, mungkin boleh share input-input yang kita ada sekitar usaha kita untuk perdalamilah memahami Islam yang kita anuti ini, insya-Allah kan. Nak kata yang berbunyi al-fatrah ba'dal mujahadah min fasad lil ibtida'. Nanti boleh typelah bahasa Arab dia, al-fatrah ba'dal mujahadah min fasad lil ibtida'. Fatrah dekat sini maksudnya futur, kefuturan ataupun fatrah fasa kelesuan lah futur ni. Kefuturan selepas bermujahadah min fasad berlaku kerana rosaknya al-ibtida', rosaknya permulaan. Ini kata-kata yang diungkapkan oleh Syekh Al-Muntalaq, Syekh Muntalaq yang tulis buku Muntalaq yang sebahagian daripada kita bincang buku Muntalaq tu, Syekh Muhammad Ahmad Rashid, dia mengeluarkan kata-kata itu. Dia kata maksudnya apa? Kadang-kadang ada orang yang dia pernah bersemangat, pernah bermujahadah, tapi sampai satu period dia dah berhenti, dia futur. Futur ni adalah satu term yang kita kata futur ni lesu, tak beramal, tak bermaya, dah tak buatlah amal-amal yang dia lazimi tu. Ketika period dia tidak beramal dengan amal-amal yang dia pernah lazimi itu, kita katakan dia sedang berada dalam keadaan kefuturan. Jadi kenapa berlaku ni kefuturan ini? Pada analisis Syekh tu, ia berlaku kerana min fasad lil ibtida', kerosakan yang berlaku pada permulaan dia kan. Sebab apa? Kadang-kadang ada orang yang bersemangat buat amal ni, dia semangat sebab kerana ada girlfriend yang push contohnya. Ataupun semangat sebab datang halaqah ada makanan, KFC, sikit sepi, ataupun semangat sebab free time kan.
ataupun semangat sebab time tu lah orang tengah semangat. Jadi faktor-faktor ini menyebabkan faktor yang tak baik kan. Ni fasad tidak kan. Permulaan tu bukan permulaan yang strong menyebabkan kita ni semangat nak beramal. Contohnya apa? Kita bulan puasa kan. Kadang-kadang kita semangat sangat bulan puasa ni, first day tu kita 3 juz kita baca Quran. Tapi pada time hari ke-10 tu dah tinggal 10 page, 1 page. Awal semangat kan. Sebab semangat suka Ramadan, tapi sebabkan semangat permulaan tu dia tak dibuat dengan baik, so lama-lama dia mengalami fasa kelusuan dan kekurangan. Jadi macam mana kita nak pastikan bila kita berada dalam satu waktu amal tu dia tidak diserang penyakit kutur ni. Itu kena memperelokkan permulaan dia kan. Sebab tadi kalau permulaannya rosak akan memberi efek kepada semangat dan amal seorang tu lah. Jadi nak pastikan dia eloklah kita kena membersihkanlah permulaan kita, iaitu kena sentiasa mentajdid niat kita. Mudah-mudahan sebelum kita memulakan satu amal tu kita niatkan kerana Allah SWT kan. Sebab kalau kita buat amal kerana orang tu mungkin akan pergi. Kalau kita buat amal kerana semangat turun dan naik. Kalau kita buat amal sebab apa lagi? Sebab lecturer pun kan tak ada kan. Sebab apa lagi kita buat amal? Sebab free time. Kalau kita buat amal sebab free time, kita takkan sentiasa ada free time. Tetapi kalau kita buat amal kerana Allah SWT, Allah akan memberikan ilham dan hidayah yang berterusan. Allah akan memberikan kita keberkatan. Allah akan melorongkan kita kepada perbuatan yang baik kan. Kerana itu pentinglah nak ingatkan untuk kita ni sentiasa mentajdid lah, memperbaharui niat kita. Kita datang sini, in fact kita belajar pun kan. Kita masuk Tamidi, masuk JMI, masuk UiTM dan K, kena reset. Sentiasa kenapa kita datang adalah kerana untuk ilmu Allah SWT kan. Semoga Allah terus memberikan kita energi lah untuk habiskan pelajaran kita, kuliah kita, kita sebagainya. Jika dibuat kerana Allah SWT, insyaAllah dia akan diberkati dan boleh pergi jauh lah insyaAllah kan. Semasa berlakunya peperangan Uhud, bila Nabi SAW luka parah, berlaku serangan kan, serangan kedua tu, bila diorang menang first round, so pemanah-pemanah turun kan, kita tahu cerita tu, para pemanah yang berada di atas bukit Uhud tu turun. Dia orang turun, Khalid Al-Walid yang memimpin tentera Quraisy ketika itu, tentera musyrikin, dia membuat counter attack daripada belakang bukit Uhud tu, pusing, teruskan dia orang atas dan menyerang kaum muslimin. Mereka serang sangat hebat dan membuat propaganda melawan-lawankan bahawa qatala Muhammad, qatala Muhammad, qatala Muhammad. Muhammad telah terbunuh, Muhammad telah terbunuh. Jadi kata-kata itu, slogan itu menyebabkan sebahagian sahabat ni rasa kalau Muhammad dah mati, kita dah tak ada function kat sini. Surrender lah. Ada yang dah mula berlari ke belakang. Sebab merasakan kalau Nabi tak ada macam dah tak relevan lagi nak meneruskan perjuangan. Sehingga Allah SWT menurunkan ayat Quran. Beri komentar, menjawab peristiwa itu. Allah turunkan ayat Quran. Surah apa? Surah apa Imran? Surah Imran ni. Surah apa Kita ada amar kat sini, tak ada ni. Iaitu surah Ali Imran, ayat ke 144 kot, tak silap. Ataupun 146. Allah SWT berfirman, sekejap firman dia bunyi, wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabatum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibai falan yadurallahu syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dia kata wama Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul, qad khalat min qablihi rusul, semua telah berlalu pun sebelum dia tu, min qablihi rusul, rasul-rasul. Afa imma ta'au qutila, adakah apabila dia mati, au qutila inqalabatum ala aqabi, adakah engkau akan berpatah balik ke belakang. Ini adalah ayat yang Allah turunkan nak menegur sahabat supaya teruskan perjuangan walaupun Nabi itu mati. Sebab Nabi ni bukannya malaikat kan, dia juga akan mengalami. So Imran, dengar kita orang cakap ni? Oh. Okay.
Tadi dekat mana tadi? Kita dekat mana tadi? Jangan putus asa kalau Nabi tak ada. Dengan putus asa walaupun Nabi telah terbunuh, afa immata au qad afa imma au macam afa immata au qutila. Dia mati ataupun dia terbunuh, adakah engkau akan berpaling ke belakang? Kita cerita pasal apa sebenarnya? Kenapa kita cerita sebelum ni? Kita nak cerita tentang kita ni kena buat satu amal itu kerana Allah SWT kan. Barulah kita pergi jauh. Kalau buat sebab Nabi pun, sahabat-sahabat kan, kalau mereka perang kerana Nabi, Nabi sendiri pun akan pergi dan bertemu Allah SWT kan.